Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita tengok suratul Mumtahanah, ya, surah Al-Mumtahanah. Surah yang ke-60 tuan-tuan, ya. Surah Al-Mumtahanah dia selepas suratul Hasyr. Suratul Hasyr 59, surah Al-Mumtahanah surah yang ke-60, ya. Secara umum surah Mumtahanah ni surah Madaniyah, surah yang turun selepas hijrah Nabi, ya. Dibuktikan dengan ayat pertama surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu, ya. Ini ciri-ciri surah Madaniyah, wahai orang-orang beriman, ya. Lafaz ya ayyuhalladzina amanu kebanyakan ayat-ayatnya turun selepas hijrah, ya. Maknanya semasa Nabi sudah berada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi ayat yang kita akan tengok tuan-tuan, fokus kita ialah pada ayat yang ke-8, ya. Ayat yang ke-8 dan ke-9 surah Al-Mumtahanah, surah 60. Muka surat Quran 550. Kalau tuan-tuan ambil Quran bercetak 550, ya. Kalau pakai smartphone tengok saja surah 60, muka surat yang kedua, ya. Okey, kita jumpa, ya. Muka surat 550 tengah-tengah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum. Jadi ini ayat dia tuan-tuan, mukadimah dia. Jadi ayat ini adalah ayat yang menceritakan tentang hubungan antara muslim dengan non-muslim, ya. Sebab kita di Malaysia ni tuan-tuan, walaupun kita orang Islam ni majoriti, ya, simple majoriti lah, ya. Lebih kurang mungkin dalam 60% kot, ya. 60% orang Islam di sekitar kita, maknanya jiran kita, ya, kawan-kawan pejabat, kawan kilang, kawan-kawan yang kita selalu jumpa, pergi kedai mamak ke, pergi mana-mana pun kita akan jumpa orang bukan Islam. Dan orang bukan Islam ni merupakan peluang kita untuk dakwah, tuan-tuan, ya. Alhamdulillah. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok ustaz-ustaz kita yang belajar di negara Arab, contoh di Mekah Madinah contoh, ya, banding dengan ustaz-ustaz kita yang belajar di India contoh. Kalau dulu India lah, sekarang tak ada dah, ya. India, Pakistan, beza tuan-tuan, ya. Kerana masyarakat di Mekah Madinah, alhamdulillah, ya, yang pertama semuanya muslim, tak ada orang kafir, ya. Saudi ni kita tahulah, kalau Mekah Madinah sebab tanah suci, dia orang bukan Islam tak boleh masuk, ya. Kalau kita datang daripada mana-mana bandar pun, bila kita nak masuk Mekah Madinah, dia ada signboard dia bagi tahu kata, ya, non muslim dia kena mengelak, maknanya dia kena deviate, dia tak boleh masuk, ya. Dia ada checkpoint dia. Jadi kalau orang Islam alhamdulillah boleh masuk, orang bukan Islam tak ada masalah, ya. Mereka tak boleh masuk, tapi mereka kena keluar pergi tempat lain. Jadi nak bagi tahu peluang untuk kita melihat berinteraksi dengan orang bukan Islam tu tak banyak lah, ya. Melainkan tuan-tuan pergi bandar besar lah, macam Riyadh, ya, Jeddah tu adalah orang bukan Islam. Orang Filipina ramai lah, orang Filipina daripada negara-negara lain, orang Eropah ramai. Tapi kalau Mekah Madinah tak ada, ya. Berbeza dengan India, ya. Sebab tu tuan-tuan tengok antaranya Tok guru kita yang belajar di India, contoh bekas Menteri Besar Kelantan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Cuba tuan-tuan tengok, ya. Sebab itu Tok Guru ni tuan-tuan, Tok Guru Ni Aziz ni, dia bila dia menjadi Menteri Besar Kelantan, dia punya pemahaman, ya, dia punya cara
pendekatan dia ya untuk berinteraksi dengan masyarakat non muslim di Kelantan, oh tu memang hebat tuan-tuan. Ya, macam mana dia deal dengan orang Siam contoh ya. Orang Siam ni, apa agama orang Siam ni tuan-tuan? Buddha ya, orang Buddha ya. Di India banyak Buddha. Hindu tak payah tanyalah, ada Hindu, ada Buddha ya. Macam Afghanistan Buddha ramai tuan-tuan. Ya, sebab tu masa Taliban naik sebagai kerajaan, Taliban, bukan Taliban yang sekarang ni. Mula-mula Taliban yang sekarang jauh lebih baik yang dulu. Maknanya dia dah belajar daripada kesilapan dia. Antara perkara yang dibuat oleh pemimpin Taliban peringkat awal dulu tuan-tuan ketika mereka menang ialah memusnahkan berhala-berhala besar Buddha. Ya, berhala besar dipecahkan sehingga ya orang Buddha melaporkan pada agensi antarabangsa, bagi tahu kata kami punya patung kena pecah. Ya, dan apabila perkara itu sampai kepada almarhum Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Yusuf Al-Qaradawi datang Afghanistan tuan-tuan. Datang ke Afghanistan bagi nasihat kepada para pemimpin Taliban, walaupun kita sudah berkuasa tapi kita jangan memecahkan ya rumah ibadah orang bukan Islam. Tak boleh tuan-tuan. Ya, jadi agak ekstrim sikit ya pemimpin Taliban peringkat awal dulu. Sekarang jauh lebih baik. Mereka sudah belajar daripada kesilapan silam. Sebab orang mukmin tuan-tuan, orang mukmin ni adalah orang yang tidak akan buat kesalahan dua kali. Seperti mana sabit dalam hadis, apa Nabi kata? Ya, Nabi kata la yuldarul mu'min min juhrin marrataini au fi riwayatin ya la yuldarul mu'min min juhrin wahidin marratain. La yuldarul mu'min. Apa maknanya tuan-tuan? Bahawasanya orang mukmin itu la yuldar, tidak akan disengat. Ya, tidak akan disengat. Yang betulnya tidak akan disengat. Sebab kalau dipatuk ular. Tapi kalau disengat binatang bisa. Yuldar, ya. La yuldarul mu'min, tidak akan disengat seorang mukmin. Mukmin tuan-tuan, bukan muslim. Ya, mukmin ni atas lagi. Muslim ni orang yang mengaku muslim tapi belum tentu dia amal. Tapi kalau mukmin, orang yang muslim dan beramal dengan amalan Islam. Orang putih panggil practicing muslim, orang yang beramal dengan agama dia tuan-tuan. Ya. Jadi orang mukmin sifatnya dia tidak akan disengat min juhrin, daripada lubang, wahidin yang sama, marrataini, dua kali. Tak. Mana kalau kita dah tahu tempat tu ada lubang, kita tak akan pijak tempat yang sama lagi. Kalau kita pijak tempat yang sama, lalu tempat yang sama dan tak mengelak, maknanya kita belum jadi mukmin lagi tuan-tuan, baru muslim aja. Ya, tapi tuan-tuan jangan kata kafir pula. Ya, awak ni bila bukan muslim mana kafir, bukan. Ya. Jadi salah faham kita kalau kita dengar hadis-hadis ya, tidak apa kita panggil ya, seseorang muslim itu tidak, maknanya kalau dia tidak muslim mana dia kafir, bukan. Maknanya imannya tidak sempurna. Ya. Macam dalam hadis biasa kita dengar, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang muslim itu ya, seseorang itu apabila dia tidak mencintai ya orang lain seperti mana dia mencintai dirinya. Kena faham tuan-tuan. Kalau kita terjemah ya, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Kalau tak beriman kafir ya. Bukan macam tu ya. Tuan-tuan kena tengok syarah hadis tu. Jadi maknanya kata para ulama hadis, Al-Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Asqalani, ini tokoh-tokoh hebat dalam mazhab kita Syafi'i. Makna la yu'minu ahadukum bukan makna tidak beriman seorang kamu, makna tidak sempurna. Faham tuan-tuan? Tidak sempurna iman. Masih beriman tak? Masih? Ya. Jadi jangan salah terjemah. Kadang-kadang ustaz-ustaz semangat sangat terjemah salah. Ya. Sebab tu tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia tak boleh ya. Ustaz malam ni free tak? Free? Boleh datang kuliah? Boleh? Ya. Dia pun datang tuan-tuan, tak tahu apa nak mengajar. Dia pun ambil apa ni, Quran ke hadis ke apa, lepas tu dia pun sembang je. Tak boleh tuan-tuan. Ya. Ustaz menasihatkan diri ustaz dan juga kawan-kawan guru-guru agama yang mengajar di Masjid Surau, kita kena buat preparation, ada prep. Prep tu maknanya persediaan untuk mengajar. Ya, petang ni lepas asar tengok ayat apa nak tengok. Ya, tengok tafsiran dia, tengok hadis dia yang berkaitan, tengok apa kata ulama, kena buat persediaan. Sebab tuan-tuan yang duduk depan ustaz ni bukan calon-calon orang, ya. Ada jurutera, ya, ada pegawai polis, ada pegawai tentera, ya, ada apa kita panggil, ya, ada macam-macam, engineer macam-macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang datang ni lepas tu duduk pula di Kota Damansara. Kota Damansara ni dianggap sebagai kawasan elit lah tuan-tuan, elit Melayu. Ya, jadi maknanya
Ustaz yang datang tu tak boleh sembang cerita tanam kacang, tanam ubi kayu, tak boleh tuan-tuan. Ya, sebab tuan-tuan datang nak dengar ilmu, tuan-tuan datang nak dengar apa Quran bagi tahu, apa hadis bagi tahu. Jadi ustaz-ustaz, tuan-tuan guru yang datang mengajar kena buat persediaan. Ya, tu cerita dia. Okey, ya. Jadi balik pada cerita Dr. Yusuf Qaradawi tadi, datang ke Afghanistan, ya, berbincang dengan tokoh-tokoh agamawan di kalangan Taliban. Nasihat mereka, Islam tak pernah suruh kita musnahkan berhala. Ya. Jadi cuba tuan-tuan tengok Nabi SAW peringkat awal, ya, peringkat awal ketika menang di Mekah, Nabi tak musnahkan berhala terus tuan-tuan. Ada masa, bagi masa dulu. Ya, ajak dulu orang masuk Islam, terima Islam. Ya. Kemudian bagi mereka peluang untuk memikirkan. Ada sahabat, ya, Nabi, antaranya Safwan bin Umayyah. Ya, Safwan bin Umayyah ni tuan-tuan, bapa dia Umayyah bin Khalaf yang terbunuh dalam perang Badar. Orang jahat bapa dia, kawan baik kepada Abu Jahal. Ya. Jadi Umayyah bin Khalaf terbunuh dalam perang Badar, dan anaknya Safwan bin Umayyah dendam dengan Nabi. Dia dendam dengan Hamzah, dia dendam dengan para sahabat Nabi. Ya. Sebab itu dalam perang Uhud dia datang lawan Nabi. Tetapi beliau telah tewas. Tewas tu maknanya ketika Nabi masuk ke Mekah, beliau antara orang yang dicari oleh Nabi dan para sahabat. Ya, kerana beliau ni ada kuasa. Beliau ni ada ada senjata-senjata yang boleh digunakan untuk perang. Ya, dan Nabi ajak dia masuk Islam. Ya. Dan dia minta untuk diberikan tempoh 4 bulan tuan-tuan. Dia minta Nabi, dia kata, boleh tak bagi aku 4 bulan untuk fikir? Untuk fikir, ya, untuk buat penilaian semula. Nabi benarkan tuan-tuan. Nabi benarkan. Ya. Sebab dia orang yang ada kuasa, orang yang ada pengaruh. Maknanya kalau dia masuk Islam, tuan-tuan, dia punya hamba-hamba dia, dia punya pengikut dia, ya, dia punya apa kita panggil, penyokong-penyokong dia pun akan masuk Islam. Jadi sebab tu Nabi bagi peluang. Nabi tak paksa. Ya, Nabi ajak mereka. Sebab kita orang Islam tuan-tuan, kita dakwah. Ya, kita tak paksa orang. Ya, kita sebab tu dalam apa tu? Ya, dalam surah apa kita biasa baca. Ya, dalam Ali Imran contoh, ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama tuan-tuan. Jadi bila tak ada paksaan dalam agama, makna apa tuan-tuan? Ya, maknanya kita kena ajak orang untuk balik kepada agama. Tapi kalau dia tidak mahu, kita tak boleh paksa. Tapi ajak lagi. Tuan-tuan, Ustaz boleh bawa satu cerita, ya, tentang Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal tuan-tuan, ya, Ustaz pernah cerita di sini, mungkin tuan-tuan lupa. Sumamah bin Usal, beliau adalah seorang pemimpin di Yamamah. Yamamah ni satu tempat kawasan gandum. Ya, tuan-tuan tahu kan, orang Arab ni selain daripada makan kurma, dia makan roti. Dan roti dibuat daripada gandum. Roti boleh buat daripada 2 benda. Satu daripada gandum, 2 daripada bali. Ya, gandum mahal sikit, bali lebih murah. Ya, tetapi mana yang lebih elok tuan-tuan? Makan roti gandum ke roti bali? Mana satu lagi bagus? A gandum, B bali. Mana tu? A ke B? Adik, A ke B? Satu ke 2? A gandum, B bali. Satu ke 2? Tu tunjuk tangan tuan-tuan. Tuan-tuan kan ada jari, tu tunjuk. Tuan-tuan cakap Ustaz tak dengar. Tuan-tuan, ya, sebelum tangan tuan-tuan, kan senang tu tunjuk 2. Kalau tuan-tuan kat belakang pun Ustaz nampak. Muslimat, 1 ke 2? 2, ya. Tuan-tuan, roti bali lebih berkhasiat. Ya. Tapi di Malaysia, tuan-tuan, roti bali ni tak banyak. Kalau tuan-tuan pergi negara Arab, pergi Mekah ke Madinah ke mana-mana negara Arab, okay, kalau orang sakit perut, dia tak makan roti gandum. Ya. Roti gandum tuan-tuan, dia memang baunya harum. Kalau tuan-tuan masuk mana-mana pusat membeli belah, kalau ada jual roti boy ke roti girl ke roti apa tu tuan-tuan, tuan-tuan masuk daripada jauh, bau memang wangi dah. Roti bali tak ada bau wangi tuan-tuan. Ya, tetapi dia mengandungi khasiatnya lebih baik. Sebab itu kalau di hospital negara Arab, kalau orang sakit perut, ada masalah kesihatan, dia tak akan bagi roti gandum. Sebab orang Arab makan roti. Ya, dia makan roti bali. Dan kebanyakan hadis-hadis Nabi SAW dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, tuan-tuan boleh tengok, Nabi biasa memberi makan keluarganya dengan roti yang dibuat daripada bali, bukan roti gandum tuan-tuan. Ya, kadang-kadang orang tak ambil peduli sangat. Kita tahu Arab ni makan roti, Nabi makan roti. Tapi tuan-tuan tak tahu Nabi makan roti apa? Nabi makan roti bali.
Jadi Nabi tak katalah roti bali itu lebih sihat, Nabi tak cakap. Tetapi kerana standard of living Nabi tu tuan-tuan, Nabi punya standard of living tu sederhana. Nabi ada duit tetapi Nabi hidup sederhana. Kerana itu Nabi pernah menggadaikan baju besi baginda semata-mata untuk mendapatkan sedikit bali. Kadang-kadang kita terkejut, kita kata bali apa dalam bahasa Arab? Syair. Pasal apa Nabi beli bali? Sebab bali murah. Di negara Arab tuan-tuan, bali lebih murah, gandum mahal. Dan dari segi kesihatan Allah buat yang murah itulah yang lebih baik. Itu kalau banding gandum dengan bali lah. Macam tu tuan-tuan. Dan Nabi biasa memberi makan keluarganya daripada roti yang dibuat daripada bali. Tu cerita dia tuan-tuan. Satu kerana nak tunjuk kesederhanaan Nabi tu. Bukan kata tak boleh makan roti gandum, makanlah. Tak ada masalah. Sebab tu kita tengok pengeluar roti pun dah banyak keluarkan roti gandum. Kerana apa? Roti gandum memang bagus tuan-tuan, tapi tak sedap. Roti gandum tak sedap. Roti yang dibuat dari roti bali tak sedap. Roti gandum sedap. Lembut, kemudian dia punya bau harum kalau dimasak. Tapi kalau roti bali tak sedap tuan-tuan. Tapi tak sedap itulah berkhasiat. Tu cerita dia tuan-tuan. Tu kalau Ustaz boleh bagi tambahan ilmu pada tuan-tuan. Okey, kita balik pada cerita ayat yang ke-8 tadi. Apa ayat yang ke-8 tadi tuan-tuan? Jadi ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 ini Allah larang, la yanhaakumullah. Jadi asalnya yanhaakum, Allah larang. Ada la depan, maknanya Allah tidak larang. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu anil ladzina lam yuqatilukum, daripada kamu berbuat baik ataupun kamu berlaku adil kepada alladzina, orang-orang yang lam yuqatilukum fiddin, kepada orang yang tidak memerangi kamu pada agama. Contoh tadi bila Taliban menguasai Afghanistan ni sebahagian penduduknya Buddha. Mungkin tuan-tuan tak tahu. Tuan-tuan yang jumpa kebanyakan orang Afghanistan datang Malaysia ni, tuan-tuan ingat semuanya adalah orang Islam? Bukan tuan-tuan. Sebahagian orang Afghanistan yang datang ke Malaysia, mereka Buddha. Tuan-tuan kena faham. Seperti mana orang Myanmar kan? Myanmar datang ke Malaysia. Kita kata orang Myanmar ni sebahagiannya Muslim. Memang. Tapi kebanyakannya bukan Muslim. Majoritinya adalah Buddha tuan-tuan. Sebab tu orang Islam kena tekan. Orang Islam kena tekan. Rohingya kan kena tekan. Kerana mereka minoriti. Dan mereka ni asalnya daripada Bangladesh. Tuan-tuan pun tahu dia sempadan Myanmar dengan Bangladesh. Dan bila kita jumpa je, kita kata mana Myanmar, kita tengok dia bagi salam, kita kata dia Muslim. Belum tentu tuan-tuan. Afghanistan sama, majoriti Muslim. Mereka sempadan dengan Uzbekistan. Sebahagian mereka adalah orang Buddha. Tuan-tuan kena ingat, orang Buddha. Kita kata dia pakai baju kurta dia. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi ke Bali ke pulau-pulau di Indonesia, pakai songkok, pakai baju Melayu, pakai batik, tapi bukan Islam, Hindu. Tuan-tuan jangan tertipu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tengok orang sebahagian, minta maaf, daripada negeri seberang jual nasi lemak ke apa tuan-tuan, tuan-tuan kena watch out tuan-tuan. Sebab sebahagian mereka bukan Islam. Orang kita kadang sangka baik, kita tengok dia pakai tudung boleh beli tuan-tuan. Tudung bawal, tudung Siti Nurhaliza, tudung boleh beli tuan-tuan, tak ada masalah. Pakai aja. Dia boleh cakap Melayu, dia boleh bagi salam, dia boleh baca Fatihah, tak ada hal. Tapi sebenarnya bukan Muslim. Jadi tuan-tuan kena berjaga-jaga. Sebab orang bukan Islam, dia mengotori kita tuan-tuan dengan makanan kita. Sebab itu berapa banyak orang yang doanya tidak mustajab, tidak makbul. Kerana apa tuan-tuan? Kerana makanan yang kita makan, kita tidak berhati-hati. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok mesra Muslim, dia panggil Muslim friendly. Muslim friendly ni kalau ada pilihan kedai orang Islam, pergi kedai orang Islam lah tuan-tuan. Sebab makanan tu menentukan mustajab ataupun makbul doa kita ataupun tidak. Bahaya tuan-tuan, kena jaga betul-betul. Sebab itu kita tengok orang dulu alhamdulillah doanya mustajab tuan-tuan. Doa pendek mustajab, kita doa panjang. Tapi kadang tak ke mana tuan-tuan. Kerana mungkin makanan kita tak berdosa kerana kita sangka baik, betul. Tetapi kerana kurang berhati-hati menyebabkan doa kita tidak mustajab. Tu kena hati-hati. Okey. Jadi
ayat ini, dua ayat ni menceritakan tentang hubungan kita dengan orang bukan Islam, ya. Nanti saya bawa dia punya tafsiran dia, tuan-tuan, berlaku kepada sahabat Nabi, ya. Jadi apabila Allah kata la yanhakumullah, Allah tidak pernah larang kamu, ya, untuk apa? Untuk buat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama. Mana kalau macam tadi kita kata, ya, kalau orang pemimpin Myanmar tu dia benarkan orang Islam untuk solat, untuk menjalankan aktiviti Islam dengan baik, tu tak ada masalah, tuan-tuan. Kita jangan bergaduh lah dengan dia, ya. Begitu juga di China kita kata. Tapi bila masjid diroboh, bila orang Islam dilarang daripada mengamalkan ajaran Islam, ya, masa zaman Soviet dulu kita kata, sampai puasa pun tak boleh, sembahyang Jumaat pun tak boleh, mengaji pun tak boleh, Quran pun dirampas, tu melampau, tu tak boleh, tuan-tuan. Yang itu kita kena tolak hubungan dengan mereka. Tapi kalau mereka tidak memerangi kita, lam yuqatilukum fid din, ya, mereka tidak memerangi kita pada agama. Sebab tu, tuan-tuan, apa hukumnya? Ya, mungkin sebahagian tuan-tuan pun pernah kerja di luar negara, kerja di US ke UK ke, belajar di sana ke, ya. Kalaulah ayat ni tak ada, tuan-tuan, tak boleh kita pergi sana, tuan-tuan. Pergi boleh sekejap, ya, tapi duduk berlama-lama 3 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun pun ada belajar, daripada peringkat BA sampai PhD, tak boleh lah, tuan-tuan, pasal orang Islam minoriti, ya. Tapi alhamdulillah bila ada ayat ni, maknanya kita boleh berlama-lama duduk. Begitulah juga apa yang berlaku pada para sahabat Nabi yang berhijrah ke Eritrea, berhijrah ke Habasyah. Betul tak, tuan-tuan? Sahabat Nabi, ya, berhijrah sana. Az-Zubair bin Awam, ya, isterinya Asma binti Abu Bakar, ya, Sayyidina Osman bin Affan, Ja'far bin Abi Talib, semua hijrah ke negeri Eritrea. Sedangkan Eritrea tu negeri Kristian, ya. Cuma akhirnya rajanya Najasyi masuk Islam, ya. Jadi tuan-tuan, hubungan dengan orang bukan Islam ni Quran cerita panjang. Sebab tu, tuan-tuan, kalau kita orang yang beriman, kalau kita ni orang yang betul-betul nak memahami Islam dan nak beramal dengannya, tuan-tuan, kita kena ambil panduan Quran. Kita tak boleh kata kami pegang Quran, kami mendukung Quran, ya. Pegang Quran tu, ambil Quran ni pegang, tuan-tuan. Mendukung Quran, angkat Quran tu, bukan macam tu, tuan-tuan. Maksudnya memahami maknanya dan beramal dengan amalan yang betul. Pasal zaman kita ni sekarang, tuan-tuan, banyak, ya, pandangan dan tafsiran yang agak ekstremis. Tu tuan-tuan kena jaga. Di negara Arab pun sama, tuan-tuan, ya. Memahami agama bukan melalui tafsiran yang telah dibuat oleh para ulama. Bahaya, tuan-tuan. Sangat bahaya, tuan-tuan, ya. Kalau tidak, tak adalah kumpulan ISIS, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tengok kan kumpulan ISIS ni, dia tangkap orang yang berbeza pendapat dengan dia bakar, dia bunuh, dia pancung. Islam tak pernah suruh macam tu, tuan-tuan. Itu makna pandangan yang keterlaluan tu, ekstrim dalam agama. Islam tak suruh, tuan-tuan. Sebab itu selagi mereka tidak memerangi kita pada agama, walam yukhrijukum, dan mereka tidak menghalau kamu keluar, tidak mengeluarkan kamu, ya, min diarikum, daripada diar tu jamak daripada perkataan dar tu makna negeri, ya. Kita kena halau tak daripada negeri kita, ya. Kalau macam kita kata Rohingya di Myanmar, kena halau tak? Kena halau. Dia tak boleh duduk di kampung dia, dibakar, dibunuh, perempuan mengandung disembelih. Kalau macam tu keadaannya, tu tak ada hubungan baik lagi dah, tuan-tuan, ya. Itu kita kena menyelamatkan diri, ya. Seperti mana orang Palestin, ya, dibuat di bumi Palestin oleh warga Israel, oleh tentera Zionis. Itu memang, ya, itu tak ada hubungan baik dengan mereka lagi. Tapi kita tak boleh hentam semua orang Yahudi sama, ya. Sebab orang Yahudi yang ada hubungan baik dengan orang Islam pun ada di negara barat, ya, di US, di UK ada, tuan-tuan. Yang ketika mana orang Palestin berdemonstrasi, mereka pun berdemonstrasi juga, ya. Mereka tidak bersetuju dengan penubuhan negara haram Israel, mereka tak setuju, ya. Sebab bagi mereka kerajaan, ya, kerajaan yang boleh ditubuhkan oleh orang-orang Yahudi ialah ketika turunnya Al-Masih, ya. Al-Masih, ya. Kalau kita Al-Masih itu ialah Nabi Isa alaihissalam. Selagi Nabi Isa tak turun, tidak ada kerajaan yang boleh ditubuhkan oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi, tak boleh. Dan mereka pegang pendapat tu. Tapi Zionis, ya, di Israel, mereka tak peduli. Jadi sudah tentu orang Yahudi yang mempunyai pandangan berbeza, kita tak boleh hukum sama. Mana boleh, tuan-tuan? Tak sama, ya, tak sama. Jadi selagi mereka tidak memerangi kita, ya, pada agama, dan tidak menghalau kita keluar daripada diarikum, daripada negeri-negeri kamu, ya. Apa yang boleh kita buat pada mereka? Yang pertama, antabarruhum,
untuk kamu buat baik kepada mereka, boleh buat baik, boleh ada hubungan baik dengan kita dengan jiran. Ya, jiran kita orang bukan Islam, Buddha ke, Kristian ke, Hindu ke, boleh tak kita buat kuih bagi kat dia? Boleh. Ya, kalau dia buat kuih, ya, dan kuih tu ataupun dia beli kuih, ya, kita tahu kuih tu dia beli daripada kedai orang Islam, ataupun dia buat majlis kat rumah dia, ya, anak dia hari jadi contoh kan, ya, jiran kita anak dia buat hari ulang tahun, birthday, dan dijemput kita datang, dijemput anak kita datang, boleh tak kita datang? Boleh. Siapa kata tak boleh? Kemudian dihidangkan makanan dan kita tahu caterer yang diambil itu orang Islam, ya, boleh tak kita makan makanan dia? Boleh. Walaupun di rumah dia ada patung, di rumah dia ada colok, di rumah dia ada apa kita panggil berhala, tak ada masalah, tak ada masalah. Sebab tu apa hukum masuk temple, apa hukum masuk kuil? Tak ada masalah tuan-tuan, harus hukum dia. Malah sembahyang di dalam gereja pun dibenarkan tuan-tuan. Bila berlaku? Zaman Saidina Umar, ya, ketika Umar dijemput masuk, ya, ke Jerusalem untuk menerima kunci kota, banyak contoh tuan-tuan, ya. Tapi masalahnya tuan-tuan, sirah atau perjalanan hidup Nabi dan para sahabat yang berkaitan dengan hubungan sesama muslim dan non muslim ni kurang didedahkan, tak banyak tuan-tuan, ya. Sebab itu maaf tuan-tuan, ya, Ustaz tanya tuan-tuan seumur hidup sekarang ni, umur dah 50, umur 60 tahun, berapa orang bukan Islam tuan-tuan berjaya bawa masuk Islam tuan-tuan? Ada tak orang Islam, ya, yang asalnya bukan Islam tuan-tuan ajak masuk, jiran ke, kawan pejabat ke? Kadang-kadang boleh dikatakan tak pernah tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Tak ada orang yang kita bawa. Sedangkan kita sudah berkawan dengan mereka selama 30 tahun, 40 tahun. Ya, kawan-kawan satu pekerjaan dengan tuan-tuan. Tuan-tuan daripada umur 25 kerja di satu syarikat, sekarang dah nak pencen dah ataupun dah pencen. Tuan-tuan masih mengenal mereka, tapi mereka masih Buddha, mereka masih Hindu, mereka masih Kristian, ya, ataupun mereka masih tidak ada agama. Kita tak pernah pun cakap tentang Islam pada mereka, tuan-tuan. Ya, mereka ni ummatud dakwah. Kita kena mula berubah tuan-tuan, ya. Kita sudah kena masuk fasa baru, fasa berdakwah kepada orang bukan Islam lebih hebat daripada dulu-dulu. Kena buat tuan-tuan. Ya, sebab apa? Ya, sebab itu tanggungjawab kita tuan-tuan. Itu tanggungjawab kita, terutamanya jiran-jiran. Tak payahlah pergi jauh-jauh tempat lain. Tuan-tuan duduk di Kota Damansara, fokus di Kota Damansara ni lah. Kalau orang Sungai Buloh, orang Sungai Buloh lah buat. Macam tu maksudnya. Kena tuan-tuan. Ya, anak-anak kita kena bagi pendedahan bahawasanya Islam agama dakwah. Ya, kita kena dakwah mereka walaupun secara simple-simple, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, bagi risalah. Tuan-tuan ada satu kumpulan NGO di Rawang tuan-tuan, ya, yang diketuai oleh orang bukan Islam. Asalnya mereka ni Hindu, mereka ni Kristian masuk Islam. Jadi ketika Maulidur Rasul tuan-tuan, mereka beli satu meja di Aeon Rawang tu. Kat Aeon Rawang tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah pergi Aeon Rawang, mereka buka satu bus, ya, hari Maulidur Rasul. Sebab Maulidur Rasul kita cuti kan, Maulidur Rasul kan cuti. Jadi mereka NGO ni tuan-tuan di Rawang ni, sebahagian mereka adalah Hindu masuk Islam, Kristian masuk Islam. Jadi mereka buka kaunter, buka table, setiap orang yang lalu dekat kawasan tu mereka dakwah. Dakwah apa tuan-tuan? Bagi hadiah. Ya, beli macam buat kita kata macam goodies tu, ada letak gula-gula, letak coklat apa semua sebagainya, ada risalah pendek. Ya, hari ini adalah hari ulang tahun kelahiran Nabi kami. Ya, tulis dalam English lah. Ya, sebab yang datang bergantung. Kalau yang datang tu Cina ke apa, yang English kita bagi yang English. Dan mereka pun terkejut. Kita kata hari siapa? Prophet. Kita pun cerita. Ya, do you have time? Do you have 2 minutes? Ada. Okey, kita pun cerita. Kita punya Rasul ni Muhammad nama dia. Lahir di Mekah. Ya, apa dakwah dia? Cerita tuan-tuan. Ya, 2 minit je tuan-tuan. Selama ni dia kata kita tak pernah dengar. Ya, kita datang Aeon Rawang ni banyak kali tapi tak pernah pun ada orang buat dakwah. Dia ambil Maulidur Rasul. Nak bagi tahu pada orang bahawasanya umat Islam adalah umat penyayang. Umat Islam umat yang berkawan dengan semua orang. Ya, selagi mereka tidak memerangi kita, selagi mereka tidak halau kita daripada kampung mereka, daripada kampung kita. Macam itulah tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan tengok Nabi di Mekah. Mana Nabi pindah? Nabi tak pindah tuan-tuan. Nabi hanya hijrah selepas dijatuhkan hukuman bunuh ke atas Nabi. Ketika Darun Nadwah, ya, maknanya ketika orang-orang Mekah, Abu Lahab, Abu Jahal, ya, kemudian Abu Sufyan, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Umayyah bin Khalaf, mereka berkumpul buat mesyuarat di Dewan Undangan Negeri Mekah, Darun Nadwah namanya tuan-tuan, dan mereka putuskan untuk bunuh Nabi. Baru Nabi keluar daripada Mekah. Selama ni Nabi diludah, Nabi dipijak tengkuk, Nabi dicekik. Semua benda tu tidak menyebabkan Nabi keluar. Tak keluar tuan-tuan.
Bila Nabi keluar? Setelah dijatuhkan hukuman bunuh. Ya, tuan-tuan tengok Nabi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak keluar daripada Babylon, daripada Iraq. Bila Nabi Ibrahim keluar daripada Iraq? Setelah Nabi Ibrahim dijatuhkan hukuman bakar hidup-hidup. Betul tak tuan-tuan? Lepas dibakar tapi tak terbakar, baru Allah izin Nabi Ibrahim keluar daripada negeri Babylon. Ya, dan nabi-nabi yang lain kebanyakannya macam tu tuan-tuan. Ya, Nabi siapa kita panggil? Nabi Musa. Nabi Musa hanya keluar daripada Mesir bila tuan-tuan? Setelah nak dijatuhkan hukuman bunuh pada Nabi Musa. Tu Nabi Musa lari pergi ke kampung Nabi Syuaib. Cuba tuan-tuan tengok, ya. Selagi kita boleh bertahan duduk di tempat kita boleh dakwah, teruskan tuan-tuan. Jangan pindah tempat lain tuan-tuan. Melainkan tuan-tuan pindah kerja lah. Ya, kena pindah ke Kelantan tapi masih nak duduk Kota Damansara. Tiap-tiap hari berulang naik Air Asia, tak boleh lah tuan-tuan, tak mampu. Ya, jadi kena pindah lah ke sana. Tapi kalau tak ada apa-apa, duduk di sini. Jadi yang pertama, buat baik. Ya, buat baik itu apa? Antabarruhum, supaya kamu buat baik kepada mereka. Allah tak pernah larang. Wa tuqsitu ilaihim, dan kamu berlaku adil. Tuqsitu maknanya kamu berlaku adil, ya, kepada mereka. Kena adil. Sebab tu tuan-tuan, ya, kalau kita buat majlis, contoh kita buat majlis, ya, majlis hari raya di masjid tuan-tuan. Tuan-tuan kena jemput orang bukan Islam. Tuan-tuan jemput, ya. Tapi dia kena proper lah. Sebab tu nak masuk masjid apa, masjid negara, masjid wilayah, ya, nak masuk masjid Putrajaya, ya, dia sekarang ni tuan-tuan pun tahu kan, dia ada masjid guide, dia panggil. Masjid guide ni ada orang kan yang jaga, ada orang masuk, ya, kemudian pakai, tapi kena pakai proper lah. Orang bukan Islam tu ada dia punya apa, ground dia kan, kena pakai. Ya, ditunjuklah ni masjid, ni orang Islam semayang macam ni, apa semua sebagainya. Kalau dia nak tengok orang Islam semayang pun boleh, tak ada masalah. Dia nak tanya Quran apa semua macam-macam boleh tuan-tuan. Orang Jepun pun datang, ya, ada apa ni, masjid guide kita yang boleh bahasa Jepun. Yang datang daripada China, daripada Hong Kong, ya, daripada negara-negara mana pun, daripada Spain, daripada Mexico, daripada Brazil, semua sebagainya. Ada penterjemah dia tuan-tuan. Ya, budak-budak kita juga, orang kita, profesional kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Ya, jadi maknanya dalam sebulan tu mungkin dua kali, 3 kali dia berkhidmat, dia bagi servis free of charge. Memang semata-mata nak dapat pahala dakwah je tuan-tuan. Dan benda tu ada di tempat kita. Ya, tak jauh. Mungkin tempat tuan-tuan belum ada, tapi kalau di masjid negara, masjid wilayah, masjid Putrajaya memang ada tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita juga yang terlibat. Ya. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, inna, sesungguhnya Allah yuhibbul muqsitin, Allah suka, Allah sayang orang yang buat adil. Adil tak mesti buat kepada orang Islam. Pada orang Islam kita kena buat adil. Kepada orang bukan Islam pun kena buat adil. Pada binatang pun kena adil tuan-tuan. Ya, tuan-tuan tak boleh bagi makan. Tuan-tuan ada 3 ekor kucing contoh. 3 ekor kucing tu tuan-tuan favorite tuan-tuan kucing yang warna oranye. Tuan-tuan panggil oyen kat dia. Ya, 2 lagi, satu putih, satu hitam. Jadi oleh kerana yang putih dan hitam tu kita kata tak berapa cantik, yang oranye tu cantik. Bila bagi makan, tuan-tuan bagi yang oranye tu makan lebih, yang putih dan hitam tuan-tuan bagi makan kurang. Tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan zalim. Tuan-tuan kena berlaku adil, kena bagi. Walaupun ya kita kata yang warna oranye tu cantik, tuan-tuan tak boleh bagi dia makan lebih, yang lain bagi makan kurang, tak boleh. Tuan-tuan ada 3 orang anak nak pergi sekolah. Ada seorang anak patuh, ya, suruh basuh kasut, basuh dia. Suruh basuh baju, basuh, ya. Suruh belajar, belajar. Yang 2 lagi tak rajin, tak mau dengar cakap. Tapi bila pagi nak pergi sekolah, tuan-tuan bagi duit belanja sama ke beza? Sama ke beza? Kena sama tuan-tuan, tak boleh beza. Kita kata oleh kerana kamu tak patuh cakap mak bagi 20 sen je, tak boleh tuan-tuan. Lapar anak tu, pengsan kat sekolah, kita bertanggungjawab. Ya, nanti cikgu panggil, pasal apa anak pengsan, tak bagi makan cukup, ya, mak tak bagi belanja. Pasal apa? Sebab saya tak patuh cakap mak, maka mak tak bagi saya belanja cukup. Tak boleh tuan-tuan. Ya, bukan dakwah namanya macam tu. Dakwah cara lain. Ya. Bukan kita bagi dia belanja kurang ke apa, tak tuan-tuan. Belanja kena bagi, sebab itu tanggungjawab kita. Ya, sama tuan-tuan. Wakil rakyat sama juga, lagi sama tuan-tuan. Ya, kawasan yang menyokong dia buka masjid, dia buat surau, dia bagi sekolah, dia buat. Kawasan yang tak menyokong, dia tak tolong. Siapa ajar tuan-tuan? Siapa ajar benda-benda macam tu? Nabi tak pernah ajar, Rasulullah tak pernah ajar, Allah tak pernah ajar. Allah larang tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pegang Quran, ya, tuan-tuan tak payah belajar tinggi-tinggi sangatlah. Tuan-tuan belajar Quran, faham, tengok makna dan sebagainya. Ini sudah cukup panduan. Sahabat-sahabat Nabi bukan belajar universiti tuan-tuan. Ya, graduate daripada mana? Diploma mana? Degree mana? Tak ada tuan-tuan.
Tetapi kerana mereka pegang pada Quran, ya, dunia ni dikuasai, tuan-tuan. Cuba tengok zaman Umar, zaman Osman, zaman Ali, hebat-hebat, tuan-tuan. Ya, tu cerita dia. Okey, ya, itu ayat yang ke-8 selesai. Ya, Ustaz ulang saja. Allah tidak pernah menghalang. La yanhaakumullah. Allah tidak pernah larang kamu, ya, antabarruhum, untuk kamu berbuat baik kepada mereka. Mereka tu siapa? Orang yang bukan Islam tadi. Watuk situ, dan Allah larang juga, ya, supaya kita tidak berbuat zalim pada mereka. Dua lah, ya. Boleh buat baik dan boleh berlaku adil. Maknanya dilarang buat jahat dan dilarang tidak berlaku adil pada mereka. Selama mana mereka tidak memerangi kita pada agama, ya, dan mereka tidak menghalau kita keluar daripada tanah kita. Macam orang Yahudi, tuan-tuan, ya. Dia buat dokumen palsu, ya. Kalau dia nak satu kawasan tanah, satu kawasan kebun, tuan-tuan, kebun apa kita panggil, kebun zaitun contoh. Dia nak kawasan tu, dia nak bangunkan rumah ke apa, tuan-tuan, dia akan buat dokumen palsu. Dia akan bawa kes tu ke mahkamah. Bila dibawa ke mahkamah, menang orang Yahudi, kalah orang Islam. Sedangkan orang Islam tu dah duduk situ ratusan tahun. Ya, maknanya mereka sampai ke peringkat mereka halau kita, tetapi secara mahkamah lah kononnya. Bawa ke mahkamah, buka dokumen palsu. Ya, sehingga apabila pihak Palestin, orang Arab Islam tu tunjuk bukti, tuan-tuan, bukti tu tak terpakai. Ya, dia kata ni bukti mana ni datang, ya. Sedangkan bukti yang kita ada ni, ya, lagi lama. Bila tengok dia punya kertas, dia punya apa semua sebagainya, nampak bohong, tuan-tuan. Tapi nak menang macam mana? Sebab hakim-hakim Yahudi, ya. Tetapi apabila berlaku satu kes, Ustaz kongsi dengan tuan-tuan, di Tel Aviv, tuan-tuan, berlaku satu kes. Kerana di Tel Aviv ni ada satu masjid, ya. Masjid tu dibina pada zaman Turki Osmaniyah. Masjid dibina pada zaman Turki Osmaniyah. Tengah-tengah Tel Aviv, bandar besar, tuan-tuan. Ya, boleh azan, boleh sembahyang berjamaah, boleh, tuan-tuan. Kemudian di sebelah masjid ini dibina satu apa kita panggil hotel besar. Ya, Intercontinental. Ya, Hotel Intercontinental Tel Aviv. Besar, tuan-tuan. Ya. Jadi akhirnya, tuan-tuan, oleh kerana masjid ni azan pagi-pagi, azan. Ya, sebab subuh memang azan, orang tidur lagi. Ya, orang di hotel tidur. Ya, nanti waktu Zuhur azan lagi, Asar azan lagi, 5 kali sehari azan. Jadi akhirnya pihak pengurusan top management Intercontinental Hotel tadi, tuan-tuan, mereka bawa kes ni ke mahkamah. Mahkamah di Israel. Ya. Jadi dibawa ke mahkamah, minta supaya masjid ditutup. Minta supaya masjid ini disil, jangan bagi orang Islam masuk. Kalau nak masuk boleh, tapi azan tak boleh berkumandang. Kalau boleh nak apa kita panggil, nak halau orang Islam, tak boleh duduk situ dah. Ni tengah-tengah Tel Aviv, tuan-tuan, ibu negara Israel sekarang. Walaupun Israel berusaha untuk menukarkan mereka punya apa kita panggil ibu kota, ya, daripada Tel Aviv menuju ke Jerusalem. Memang mereka nak. Sebab tu Amerika sudah memindahkan kedutaan mereka ke Jerusalem. Ya, ni naik Perdana Menteri baru Britain sama juga, tuan-tuan, dipindahkan juga. Ya, dah dua dah antara kedutaan besar daripada US dan daripada Britain yang telah dipindahkan ke Jerusalem. Dulu di Tel Aviv. Masjid tadi masih di Tel Aviv, tuan-tuan. Jadi kes itu dibawa ke mahkamah. Bila dibawa ke mahkamah, apa yang berlaku? Yang berlaku ialah hakim yang bijaksana ni. Hakim orang Yahudi. Hakim tanya, yang mana satu dulu dibina? Masjid dulu ke Hotel Intercontinental? Ya, jadi tak boleh jawab lah, tuan-tuan. Ya, sebab orang dah tahu dah. Dah tentulah masjid tu, sebab masjid tu dibina zaman Turki Osmaniyah. Kita tengok bangunan dia, seni bina dia, semua Turki Osmaniyah. Ya, memang dalam dokumen sejarah pun dah tahu dah. Sedangkan Hotel Intercontinental tu hotel baru. Hotel baru. Ya, jadi yang mana satu dulu? Hakim kata, kalau Intercontinental tu dulu, okey, ya, kita patuhlah. Maknanya masjid kena tutup. Tapi kalau masjid dulu dibina, dia dulu di apa kita panggil diimarahkan, ya, yang Intercontinental tu datang kemudian, Intercontinental tak boleh ambil, ya, undang-undang bawa ke mahkamah untuk menutup masjid. Tak boleh, tuan-tuan. Sampai sekarang masjid tu ada. Tuan-tuan boleh Google saja, tuan-tuan, ya, tuan-tuan tengok. Ya, alhamdulillah Ustaz 2-3 kali pergi tempat ni, ya, bawa jamaah, kita tengok tempat masjid tengah-tengah Tel Aviv. Ya, di Tel Aviv tu ada 2 masjid besar, tuan-tuan. The Grand Mosque of Jaffa, satu lagi yang masjid tadi Turki Osmaniyah. Maknanya masih ada sampai sekarang. Ada solat Jumaat, ada solat berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ada, dan orang Islam boleh mengimarahkan masjid tu. Ada, tak ada masalah, tuan-tuan. Ya, cuma macam tadilah, ya, orang Israel memang bila tengok berbulu je lah, tuan-tuan, memang nak tutup lah, tak boleh buat.
mereka bawa ke mahkamah, kalah mereka dalam mahkamah, walaupun ya hakim mahkamah itu adalah orang Yahudi. Nampak tak tuan-tuan? Kalau orang berfikir secara objektif, betul, tidak bias, tuan-tuan, alhamdulillah, masalah boleh diselesaikan sebab dia bawa ke mahkamah, ya. Melainkan nanti akan datang dia buat dokumen palsu, kita tak tahulah. Tapi buat masa ni masjid tu masih berada di situ dengan gah, masih elok, boleh datang sembahyang, ada parking dan sebagainya, tak ada masalah, tuan-tuan. Okey, ya. Habis ayat yang ke-8, masuk ayat ke-9. Innama yanhaakumullah. Tadi la yanhaakumullah. Tadi Allah tidak melarang kamu. Yang sekarang pula Allah larang pula, tuan-tuan. Innama, hanya senya, yanhaakumullah, Allah melarang kamu, anil ladzina qatalukum fiddin. Sama, tuan-tuan. Ya, Allah larang kamu berbuat baik, Allah larang kamu berlaku adil kepada orang-orang yang allazina qatalukum, orang-orang yang memerangi kamu, fiddin, pada agama, memerangi kamu pada agama. Ya, mana kalau dia tak memerangi kita pada agama, tak salah lah, tuan-tuan. Macam bola kita kata, Argentina lawan Arab Saudi. Arab Saudi Muslim, semua pemain Arab Saudi itu tak ada Kristian. Ya, Argentina pula, tuan-tuan, Argentina Katolik. Tuan-tuan minat Messi. Messi itu tuan-tuan tahu tak agama apa? Takkan Messi itu orang Islam, tuan-tuan? Kalau Messi itu Islam, mesti nama dia Muhammad Messi ke? Ya, tak ada, tuan-tuan. Dia orang kafir, orang Katolik. Tapi tuan-tuan minat Argentina, ya. Bila Argentina kalah, tuan-tuan pun, ya, maknanya memang sedih lah, ya. Adakah dianggap tuan-tuan telah mengenepikan apa ni orang Islam? Tak, tuan-tuan. Itu bola, tak ada masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan nak sokong lah, ya. Tapi jangan tuan-tuan, ya, tengok bola tu sampai pukul 3:30 pagi sebab tambahan masa penalti pula, tuan-tuan, sampai tuan-tuan tak sembahyang subuh. Yang itu salah. Yang tuan-tuan tak sembahyang subuh tu salah, ya. Tapi kalau tuan-tuan nak tengok, tak tengoklah, tuan-tuan. Ya, jangan tuan-tuan sampai tak sembahyang subuh, pagi besok tak pergi kerja pergi lambat, ya. Sampai tuan-tuan mudarat, itu berdosa, tuan-tuan. Tu cerita dia, ya. Kita bagi laluan azan dulu, masuk waktu. Kita sambung lepas ni, insya-Allah, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ati sayyidina Muhammadan wa syarafa wa darajatul 'aliyah rafi'ah wa ba'su maqam kala tukhribul mi'ad. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita sambung ayat tadi tuan-tuan ya. Tuan-tuan yang baru sampai ya, kita membincangkan tentang hubungan antara muslim dan non-muslim ya. Terutamanya kita lah dengan jiran kita, dengan kawan sepejabat kita ya. Sama ada mereka Buddha, mereka Hindu, mereka Kristian, mereka tak ada agama, tak peduli tuan-tuan. Mereka ni adalah ya, adalah ummatud dakwah, umat yang perlu kita dakwahkan. Ya, tanggungjawab kita lah tuan-tuan ya, untuk bawa agama Islam ni kepada jiran-jiran kita. Ya, komuniti kita. Ya, kita punya, kita panggil circle of influence kata orang putih. Ya, apa yang kita boleh. Kalau kita ketua pejabat, sebagai ketua pejabat. Kalau kita apa kita panggil ya, dalam pasukan bola kita, pasukan bola kita. Kalau kita dalam persatuan, persatuan. Ya, itu menurut kita punya capacity sebagai pemimpin tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena faham yang tu. Jadi yang pertama kita tahu ayat yang ke-8, Allah tidak pernah melarang kita orang Islam untuk buat baik, untuk berlaku adil kepada orang-orang yang bukan Islam yang tidak memerangi kita. Mereka tidak pernah melancarkan peperangan terhadap agama kita, tak pernah. Ya, mereka juga ya, kita kata tidak pernah menghalau ya, membuat sesuatu supaya kita kena keluar daripada rumah kita, daripada kampung kita, daripada taman kita, tak pernah. Jadi kalau begitu keadaannya, maka Islam suruh kita antabarruhum, supaya buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, dan buat adil pada mereka. Kerana Allah sangat suka, sangat sayang kepada al-muqsitin, orang-orang yang buat adil. Kita masuk ayat yang ke-9. Yang Allah larang ialah apabila kita nak buat baik, nak berkawan ya, nak buat adil kepada orang-orang yang qatalukum fiddin, yang memerangi kamu pada agama, wa akhrajukum, dan yang telah mengeluarkan kamu min diarikum, daripada tempat tinggal kamu. Kalau Nabi dihalau keluar oleh orang Mekah, Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat Nabi dihalau keluar ya, kerana orang kafir tak nak tengok orang Islam berada di bumi Mekah ya. Sehingga kita kata nak tawaf pun tak boleh, nak sembahyang depan Kaabah pun tak boleh. Kalau macam tu keadaannya, kena keluar dari Mekah. Sebab tu tuan-tuan, tak patut Nabi keluar dari Mekah, tapi Allah perintah ya, walaupun Mekah tu tanah suci, walaupun Mekah tu ada Kaabah, tapi orang Islam tidak menguasai Mekah lagi, berundur dulu tuan-tuan, tak apa, pergi hijrah ke tempat yang orang Islam disokong, di Madinah ya. Duduk Madinah tu ya, tubuhkan pasukan tentera, apa ni, buat dakwah di Madinah, sehingga akhirnya orang Islam berjaya mengalahkan orang kafir, masuk ke Mekah. Masa tu barulah tuan-tuan, itu pun Nabi tak hukum bunuh kepada orang-orang Mekah, Nabi ajak mereka masuk Islam. Pada hari Nabi masuk Mekah,
pada hari pembukaan kota Mekah 2,000 orang kafir masuk Islam, tuan-tuan. 2,000. Ya, jadi kita macam mana, tuan-tuan? Ya, bila kita menguasai, bila kita jadi pemerintah, pemimpin dan sebagainya, berapa ramai orang masuk Islam? Berapa ramai, tuan-tuan? Sedangkan cuba tuan-tuan tengok Quran kata, ya, Quran bagi tahu kita, tuan-tuan, bila datang pertolongan Allah, ya, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila datang pertolongan Allah, bantuan Allah, ya, apa yang kamu akan tengok? Fara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Antara ciri-ciri kemenangan, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tahu, ciri-ciri kemenangan ialah yang Allah sebut, apabila kamu melihat orang bukan Islam ramai-ramai masuk Islam, tuan-tuan. Berlaku tak benda tu, tuan-tuan? Kalau belum berlaku, mana kita tak menang lagi, tuan-tuan. Ya, kita baru menang atas kertas undi saja, tuan-tuan. Kita baru menang di atas nama politik saja. Tapi kita belum menang di atas nama Islam, belum, tuan-tuan. Pasal Allah bagi tahu. Ya, surah ni berapa banyak kali kita dah baca. Tuan-tuan semua hafal surah ni. Ya, kamu akan tengok manusia yadkhuluna fi dinillah. Mereka masuk dalam agama Allah afwaja. Apa makna afwaja? Tuan-tuan tengok dalam Quran. Dalam jumlah yang ramai. Dulu, tuan-tuan, orang nak masuk Islam di Makkah takut. Ya, kena bunuh, kena baling batu, ya, kena tampar, kena macam-macam, tuan-tuan. Tapi bila Islam menang, bila Nabi naik atas Bukit Safa, ya, Nabi kata antum tulaqa, orang Mekah, ya, apa hukum yang aku nak kenakan pada kamu? Orang Mekah tunduk je semua, tuan-tuan. Semua tunduk. Abu Sufyan tunduk, Hindun tunduk, habis semua tunduk. Safwan bin Umayyah habis semua tunduk, tuan-tuan. Ya, mereka kata yang kami tahu Muhammad ni orang baik. Ya, Muhammad ni orang baik. Bapaknya orang baik, datuknya orang baik, keluarganya semua baik. Memang Bani Hashim, pemimpin Mekah, tuan-tuan. Ya, yang kami tahu yang baik-baik saja. Nabi kata antum tulaqa, kamu semua dibebaskan, tak ada apa-apa tindakan. 2,000 masuk Islam, tuan-tuan. Itu tanda kemenangan. Tapi kalau kita menang, tuan-tuan, ya, ramai tak orang masuk Islam? Kalau belum lagi, tuan-tuan, mana belum berapa menang. Menang atas kertas je, tuan-tuan. Dia belum menang lagi. Ya, sebab itu usaha kita adalah usaha mengajak orang masuk Islam. Tuan-tuan, itu kemenangan, tuan-tuan. Kemenangan yang sebenarnya hakikatnya ialah kalau kita orang Islam, kemenangan hakikatnya adalah apabila kita dibebaskan daripada neraka, tuan-tuan. Masuk syurga. Betul tak, tuan-tuan? Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ya. Kemenangan di dunia apabila kita berjaya membawa orang masuk Islam. Cuba tuan-tuan tengok Nabi sebut. Ya. Kalau kamu dapat bawa seorang aja masuk Islam, ya, bawa mereka masuk Islam, ya, itu jauh lebih baik daripada mendapat seekor unta merah. Tuan-tuan pernah dengar kan unta merah? Unta merah tu maknanya unta yang paling mahal. Ya, unta yang paling mahal. Unta betina, maknanya kalau unta tu betina lagi mahal, tuan-tuan. Ya, ataupun unta jantan tak ada masalah. Yang penting unta merah. Ya, maknanya nak bagi tahu bahawasanya itu dia punya perbandingan. Kalau sekarang maknanya kereta yang paling mahal lah, tuan-tuan. Ya, bawa satu orang. Kalau 10 orang, 15 orang, 20 orang, oh lagi ramai. Itulah antara ciri-ciri kemenangan. Semua orang belajar surah ni, tapi kita jarang melihat, tuan-tuan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, kemudian fasabbih bis, kita kena bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Ya, maknanya kita punya ibadah makin dekat dengan Allah, kita punya dakwah makin kuat pada orang bukan Islam. Itu tanda kemenangan, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, ya, itu tanda kemenangan yang perlu kita masukkan, ya, dalam diri kita, dalam diri keluarga kita, dalam diri masyarakat kita, tuan-tuan. Di ujung perbincangan ni apa, tuan-tuan? Cuba tuan-tuan tengok, ya. Maknanya selagi mereka tidak menghalang, ya, menghalau kita, selagi mereka tidak memerangi kita, ya, maka kena buat baiklah. Tapi kalau tidak, ya, satu lagi Allah tambah, apa, tuan-tuan? Wa zaharu ala ikhrajikum antawallauhum. Satu lagi kumpulan, mereka halau kita, mereka memerangi agama kita. Satu lagi ialah apabila ada orang lain yang tolong. Ya, tolong je, tuan-tuan. Dia tak buat kadang-kadang macam kita kan. Ya. Macam kita kata masa apa kita panggil Jepun datang. Bila Jepun datang, tuan-tuan, Jepun masuk daripada mana, tuan-tuan? Sebahagiannya, ya. Jepun masuk daripada Thailand. Ya, daripada Siam. Tapi Siam tak dikacau. Kerana Siam menyediakan apa kita panggil facility, boleh lalu, boleh masuk, ya, buat apa ni, apa kita panggil jalan kereta api apa semua sebagainya, boleh masuk tentera. Yang penting jangan apa memerangi kami. Nak pergi Tanah Melayu pergilah, nak pergi ke Temasek Singapura pergilah, tapi tempat kami jangan halau.
Maknanya tuan-tuan, Jepun tu jahat masa itulah, ya. Kemudian siapa lagi yang jahat tuan-tuan? Orang yang menyokong dia. Tali barut dia tuan-tuan. Tali barut dia, ya, sama tuan-tuan. Itu disebut sebagai wazaharu ala ikhrajikum, dan mereka membantu, ya, orang-orang kafir tadi untuk mengeluarkan kamu daripada negeri kamu. Apa yang tak boleh kita buat tuan-tuan? Yanhakumullahu anil ladzina qatalukum, apa yang Allah larang? Antawallahum, kamu jangan ambil mereka sebagai teman baik, teman kawan-kawan kamu, jangan tuan-tuan. Ya, ambil mereka sebagai umat dakwah boleh, tapi jangan buat baik dengan mereka. Maknanya dari segi nak jadikan mereka kawan karib, ya, satu pasukan dengan kita, tu tak boleh tuan-tuan. Pasal mereka memerangi agama. Kalau mereka tak memerangi, tak apa tuan-tuan, Quran bagi panduan. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau tuan-tuan ikut panduan Quran, selamat kita tuan-tuan. Ya, yang menyelamatkan kita adalah agama. Tuan-tuan, agama tuan-tuan. Ya, jangan bimbang. Sebab itu apa di ujung ayat ni? Wa may yatawallahum, sesiapa yang mengambil orang kafir yang jahat tadi, orang kafir yang memerangi kita, orang kafir yang menghalau kita keluar daripada kampung kita tuan-tuan, orang kafir yang bekerjasama untuk menghalau kita, kalau kita ambil juga mereka sebagai teman baik kita, wa may yatawallahum, sesiapa yang mengambil mereka sebagai teman baik, faulaika humuz zalimun, mereka orang zalim. Orang zalim tuan-tuan. Tapi kalau mereka tak, bukan zalim lah. Ya, itu je simple je tuan-tuan. Di ujung perbincangan ni, Ustaz kongsi dengan tuan-tuan satu doa. Doa tu depan sikit, ayat yang kelima. Tuan-tuan boleh tengok ayat 5. Doa ni untuk kita bekal kita tuan-tuan. Ya, doa ni diletak di awal. Tadi kita baca ayat 8, ayat 9. Ya, doa ni ayat 5, tak ada masalah tuan-tuan. Ya, kita boleh amal. Ni surah Mumtahanah. Ini antara doa yang jarang dibaca tuan-tuan. Kerana doa yang kita biasa baca, doa duduk dalam surah Al-Baqarah. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana. Itu doa-doa yang biasa kita sebut. Ini doa ni jarang disebut. Doa untuk jamaah. Ayat 5. Apa doanya? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ni tuan-tuan kena doa. Ya, Rabbana wahai Tuhan kami, la taj'alna, jangan kau jadikan kami fitnatan, tempat fitnah. Jangan kau masukkan kami sebagai sumber objek fitnah, jangan. Lil ladzina kafaru, kepada orang kafir. Jangan sampai kita kena fitnah tuan-tuan. Kalau kena fitnah payah. Ya, jangan jadi kena orang yang kena fitnah. Ya. Waghfir lana rabbana, ampunkan kami wahai Tuhan kami. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kadang-kadang kita kena fitnah disebabkan dosa kita tuan-tuan. Dosa kita. Sebab tu Allah ulang balik, ya. Bila dah sebut Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana, ulang balik 2 kali Rabbana tuan-tuan. Satu Rabbana duduk depan, Rabbana mula-mula, satu Rabbana duduk belakang. Jarang doa macam ni tuan-tuan. Rabbana 2. Biasa Rabbana depan aja. Ini Rabbana depan, Rabbana pun di ujung. 2 kali tuan-tuan. Kerana Allah nak bagi tahu yang mengkabulkan, mustajabkan doa kita Rabbana, Tuhan kita tuan-tuan. Allah yang memustajabkan. Jarang dengar doa macam ni, ya. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana. Kadang-kadang kita sebut waghfir lana dzunubana, tapi tak. Rabbana ighfir lana rabbana. Kerana Allah ampun dosa, semua orang tahu. Tetapi siapa yang ampun dosa? Ya, la yaghfiruz dzunuba illallah. Tidak ada yang berhak mengampunkan dosa melainkan Allah. Tuan-tuan, minta dengan Allah. Ya, tuan-tuan jangan bimbang dalam hidup ni tuan-tuan. Kalau tuan-tuan serah pada Allah, tapi terserah pada Allah setelah berusaha, ya. Jangan serah saja. Ya, ubat tak makan, doktor bagi tahu dah, ubat makan tak makan, ubat tak makan, ubat darah tinggi tak makan, 10 hari tak makan ubat darah tinggi, apa jadi tuan-tuan? Apa jadi je? Apa jadi je? 10 hari tak makan ubat darah tinggi, ke dalam kita tuan-tuan. Ya, jangan tuan-tuan. Ubat kena makan. Tuan-tuan nak baca jampi, nak baca ruqyah, nak baca selawat, baca, tak ada masalah. Ya, dia kata saya ustaz alhamdulillah, ya, dengan bacaan ruqyah saja saya dah tak payah ambil ubat darah tinggi. Jangan tuan-tuan. Ubat darah tinggi ambil, ruqyah baca. Ya, sebab kita kadang-kadang kita salah faham. Ya, ruqyah tu memang betul tuan-tuan. Tapi ruqyah ni berkait dengan masalah-masalah rohani biasanya. Masalah rohani. Ya, ni rohani mana ni tuan-tuan? Rohani itu roh kita tuan-tuan, spiritual. Jangan kata rohani mana pula tuan-tuan, bukan. Ya. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Dia masalah fizikal. Masalah fizikal memang kena fizikal. Ya. Tuan-tuan memang ada kes, ada orang bawa kes ke ustaz. Ketika Ka'ab bin Ashraf ni adalah penyair Yahudi, jahat tuan-tuan. Dia handsome,
Orang kaya, pandai bercakap, pandai berpidato, pandai syair. Syair yang dibuat, syair hentam Nabi, syair hentam Rasulullah, syair hentam isteri Nabi, syair yang menghentam ya perempuan-perempuan muslimah pada hari itu, sampai orang nak dengar dia punya syair pun jijik lah tuan-tuan ya. Sebab syair dia tu syair yang menghina Islam, menghina orang perempuan. Nabi pun kumpulkan pada sahabat. Nabi kata, siapa yang boleh ambil tindakan pada Ka'ab bin Ashraf? Naik seorang sahabat Nabi, Muhammad bin Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni tuan-tuan, kita kata pegawai tugas-tugas khas lah ya. Zaman jahiliah dia ambil upah bunuh orang tuan-tuan, zaman jahiliah ya. Zaman Islam dah baik dah tuan-tuan ya. Bila dia dengar Nabi kata siapa boleh ambil tindakan, dia angkat tangan, Muhammad bin Maslamah ya. Nabi kata siapa lagi? Muhammad bin Maslamah panggil kawan-kawan dia. Ini geng-geng dia, WhatsApp group jahat dulu tuan-tuan, masa di jahiliah ada 5 orang semua. WhatsApp group dia tak buka pada orang lain, 5 orang aja ya. Muhammad bin Maslamah ketua. Dia panggil 4 kawan dia tuan-tuan, berlima. Nabi kata rancanglah, plan lah macam mana pun ya, ambil tindakan pada Muhammad bin Maslamah, pada Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ni tuan-tuan, orang Yahudi, dia tak duduk dengan Yahudi lain tau. Dia ada kubu dia sendiri ya, dekat dengan Masjid Quba tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Masjid Quba, tuan-tuan boleh ziarah tempat dia. Bukan ziarah tu nak ambil berkat apa tak, tapi nak tengok bahawasanya cerita tu betul ya. Dia punya benteng rumah dia tuan-tuan ya, dengan dia punya, kita panggil macam apa, macam dia punya tembok pertahanan dia, ada orang jaga, ada watchtower, ada pengawal, ada apa, memang payah nak masuk. Muhammad bin Maslamah tuan-tuan, zaman jahiliah beliau adalah kawan baik kepada Ka'ab bin Ashraf. Dia orang Madinah, dia orang Ansar, dia kawan baik dengan Ka'ab bin Ashraf. Maknanya dia boleh angkat telefonnya kalau zaman sekarang lah ya. Dia panggil Ka'ab, aku nak jumpa kau, boleh. Maknanya gunakan dia punya connection tuan-tuan. Connection ni penting tuan-tuan ya, sebab dia kenal Yahudi tu. Jadi kata Muhammad bin Maslamah, dia kumpul dengan kawan dia 4 orang tadi. Kita hubungi dia, kita buat-buat macam kita marah pada Nabi, sebab Nabi kan suruh orang Islam keluar zakat. Dia kata kami tak puas hati dengan Nabi, kita jumpa dengan Ka'ab, kita buat cerita. Pergilah tuan-tuan ya. Mereka bincang apa semua, dan akhirnya mereka nak jumpa pada malam hari. Ka'ab pula masa tu tuan-tuan, orang Arab ni kita tahulah, Arab ataupun Yahudi yang duduk di negara Arab, mereka suka pakai bau-bauan tuan-tuan. Kita pakai minyak wangi ni sikit-sikit tuan-tuan, kedekut kita ni ya. Sahabat pernah tengok Nabi tuang macam ni tuan-tuan, Nabi tuang ni atas kepala tuan-tuan, menunjukkan Allahu Akbar, Nabi ni memang suka ya. Dia panggil tatayub. Tatayub tu maknanya berwangi-wangi ya, daripada perkataan tib, maknanya wangi tuan-tuan. Jadi bila pergi ya, Ka'ab ni terkenal orang pakai minyak wangi, dan dia pakai minyak wangi termasuk di rambut tuan-tuan ya. Jadi kata Muhammad bin Maslamah, nanti kita cakap dengan dia, kita puji apa ni, wangi rambut kau ya. Bila wangi, boleh tak aku nak cium? Boleh, dia bagilah. Masa nak cium tu, kau pun penggal kepala dia. Ni berlima ni tuan-tuan ya. Mereka datang pada waktu malam ya. Jadi bila datang pada waktu malam, tak nampaklah mereka bawa senjata ya. Jadi apa yang berlaku ialah jalan dengan Ka'ab, masuk kawasan rumah Ka'ab, berjalan, dan apa yang berlaku tuan-tuan? Yang berlaku ialah mereka pun, oi wangi sungguh kau malam ni, boleh tak kami nak cium? Boleh, pun cium. Betul, jalan lagi sampai 3 kali tuan-tuan. Kali ketiga cium, dipenggal kepala dia tuan-tuan, mati Ka'ab bin Ashraf. Sebab kawasan tu gelap, jadi ketika sahabat libas pedang tadi terkena salah seorang daripada 5 tadi ni, yang 5 kawan-kawan apa ni Muhammad bin Maslamah tadi. Jadi bila mereka dah dapat bunuh Ka'ab tuan-tuan, mereka lari keluar ya. Bila mereka lari keluar, mereka kumpul satu tempat ya, ada dia punya tempat perhimpunan dia. Bila kira-kira 4 orang aja, seorang tinggal, seorang tak tahu ke mana. Kata mana kawan kita, mana, semua tak tahu tuan-tuan. Tunggu, akhirnya baru datang kawan tu. Rupanya masa salah seorang kawan Muhammad bin Maslamah apa ni libas tadi tuan-tuan, terkena kaki kawan tadi, luka parah tuan-tuan ya. Jadi dia lambat datang. Sahabat-sahabat pun buat apa? Buat macam stretcher ya, buat apa ni stretcher macam tuan-tuan tengok bola kan, tahu kan, tengok bola ya, tengok stretcher tu, naik atas tu bawa balik. Bila mereka sampai di kubur Baqi' tuan-tuan, kubur Baqi' kan dekat rumah Nabi. Bila sampai mereka pun takbir, Allahu Akbar, Allah. Mana boleh takbir tuan-tuan? Boleh, ada hujah tuan-tuan. Tuan-tuan ya, nanti kalau orang tanya takbir ada hujah, ada, tapi takbir selepas kemenangan tuan-tuan ya. Maknanya mereka berjaya bunuh Muhammad bin Maslamah. Nabi pun keluar tuan-tuan. Bila Nabi keluar, Nabi tanya apa masalah. Salah seorang kena libas dengan pedang tadi. Nabi pun ruqyah. Tapi ruqyah ini hanya untuk Nabi tuan-tuan ya. Kalau lain, tempat-tempat lain tak boleh tuan-tuan, minta maaf. Ini Nabi saja. Abu Bakar pun tak buat, Umar pun tak. Ini khusus untuk Nabi
Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam hadis, banyak hadis, kebanyakan ruqyah yang Nabi buat tu khusus untuk Nabi. Contoh macam Nabi dengan Abu Bakar, tuan-tuan. Nabi dengan Abu Bakar berjalan pada suatu hari, apa yang berlaku, mereka kehabisan air. Tiba-tiba nampak seorang budak lelaki namanya Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi di Mekah. Dia gembala kambing. Bila dia gembala kambing, apa yang berlaku? Nabi pun kata pada Abu Bakar, jom kita pergi jumpa budak ni, kita minta susu sikit. Bila Nabi dengan Abu Bakar datang, tanya pada budak tadi, budak kata, memang ada susu tapi aku tak boleh bagi. Abdullah bin Mas'ud tak kenal Nabi, budak kecil lagi. Ya, dia kata tak boleh bagi. Nabi kata sebab apa? Sebab kambing ni bukan aku punya. Kambing ni tuan aku hanya ambil upah. Oh, maknanya budak ni amanah. Ya, jadi dia kata ana mu'taman, aku seorang yang diberi amanah, bukan pemilik ni. Nabi terpegun dengan Nabi suka dengan budak ni punya, walaupun dia seorang-seorang. Makna kalau dia tipu tuan dia pun boleh, dia duduk di tengah-tengah kawasan padang rumput, tuan-tuan. Tapi dia budak yang amanah. Ya, Nabi doakan dia. Nabi kata macam inilah, engkau cari seekor kambing betina yang masih dara. Maknanya dia belum pernah disentuh oleh mana-mana kambing jantan. Nabi pun dibawakan, Abdullah bin Mas'ud ambil bawa. Nabi pegang pada kantung susu, ya, kambing dara tadi. Nabi ruqyah, ya. Ruqyah Nabi, Abu Bakar pun tak tahu, tak dengar. Maka keluar susu, tuan-tuan. Ditadah oleh Abu Bakar, diminum oleh Nabi, diminum oleh Abu Bakar, dapat diminum oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada bekalan lagi, tuan-tuan. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pula terkejut. Dia kagum dengan apa yang Nabi buat. Dia tanya pada Nabi, boleh tak ajarkan dia ruqyah? Nabi tak ajar, tuan-tuan. Maknanya Nabi tak ajar tu makna apa? Khusus untuk Nabi. Jadi jangan, ya, maknanya jangan, apa kita panggil, jangan tanya lebih. Kalau Nabi buat untuk Nabi saja, Nabi saja. Tapi kalau Nabi nak share, Nabi akan angkat suara. Nabi akan bagi suara. Nabi akan bagi tahu pada sahabat, ini dia punya lafaz, ini doa dia. Macam tadi Muhammad bin Maslamah punya kawan tadi, sama, tuan-tuan. Bila Nabi ruqyah, Nabi pegang pada kaki dia, baik, sihat. Tapi ini khusus untuk Nabi saja, tuan-tuan. Kalau ada orang boleh buat macam tu magic, tuan-tuan, ataupun tu sihir. Itu cerita dia. Di hujung bincang ni, tuan-tuan, doa tadi, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Fitnah ni bahaya, tuan-tuan. Sebab itu antara benda yang kita minta dalam hidup kita, jangan kita kena fitnah sama ada kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, tuan-tuan. Ya, Allahumma inna na'udzubika, ya, minal apa tadi, tuan-tuan, ya, minal apa kita panggil, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat. Ya, itu doa yang Nabi ajar kita minta sebelum bagi salam. Selepas tuan-tuan habis fil alamin innaka hamidum majid, tuan-tuan boleh doa. Kalau tuan-tuan tak hafal dalam bahasa Arab, tuan-tuan boleh doa bahasa Melayu. Tapi jangan lafazlah. Ya, ya Allah, aku mohon perlindungan daripada azab kubur. Aku mohon perlindungan daripada azab neraka. Aku mohon perlindungan daripada fitnah masa aku hidup dan selepas aku mati, tuan-tuan. Ya, jadi sebab tu cuba tuan-tuan tengok ayat Quran ni. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafir. Jangan sampai kita jadi fitnah. Ya, jangan sampai orang kafir boleh memfitnah kita, tuan-tuan. Jangan sampai. Ya, sampai ke peringkat maknanya orang bukan Islam memfitnah kita, memandang serong, memandang hina pada kita. Jangan sampai, tuan-tuan. Kita minta dengan doa ni. Waghfir lana rabbana, ampunkan kami wahai Tuhan kami, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha perkasa dan juga yang maha bijaksana, tuan-tuan. Ya, jadi doa ni doa yang powerful, tuan-tuan, kena amal. Nabi pun amal, sahabat pun amal, takkan kita tak amal. Ya, jadi doa ni boleh tambah. Jadi ustaz-ustaz kita, ya, imam-imam kita, tolong dihafal doa ni dan dibawa masuk dalam kita punya doa, tuan-tuan. Sama ada doa persendirian ataupun doa jamak. Jadi sebab doa ni Rabbana tak ada masalah. Kalau tuan-tuan baca seorang, tuan-tuan tak payah tukar jadi singular. Rabbi la taj'alni fitnatan lil ladzina kafaru waghfirli Rabbi innaka anta, tak payah tukar, tuan-tuan. Doa lafaz Quran kalau dia dalam bentuk singular, kekalkan singular. Itu lebih baik. Tak salah, tuan-tuan. Tak salah seorang imam doa dengan doa singular kalau doa tu datang dari Quran, tak salah. Ya, ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebut. Tetapi kalau doa tu doa jamak, lebih baik. Ya, kerana Nabi pernah menegur Sayyidina Ali yang hanya berdoa Allahumma inni, Allahumma inni. Nabi tegur dia. Nabi kata buat dalam bentuk jamak supaya doa kamu dimanfaatkan oleh orang lain. Ya, jadi sebab tu, tuan-tuan, yang terbaik ialah kita ambil doa-doa Rabbana Rabbana ni kalau kita doa ramai, dan kita ambil doa Rabbi Rabbi kalau kita doa bersendirian, lebih selamat.
Jadi kita tak menukar doa tu. Tapi kalau ada imam yang berdoa dengan doa singular untuk jamak, tak salah. Ya, tetapi yang lebih baik sudah, tapi orang dengar tak sedap lah. Entah apa imam ni doa sendiri-sendiri ni. Jadi fitnah tuan-tuan. Sedangkan kita minta Rabbana la taj'alna fitnatan. Ya, jadi kita minta. Dan bila disebut orang kafir, kafir ada dua. Satu kafir i'tiqad, ya, akidah. Satu lagi kafir perbuatan. Contoh hari Jumaat. Tuan-tuan tengok ya, hari Jumaat tengah khutbah Jumaat orang tengah makan lagi tuan-tuan. Maknanya dia kafir tu. Kafir perbuatan, bukan kafir akidah. Ya, sebab itu dalam bahasa Arab allazina kafaru dari segi apa? Apa makna kafaru? Kafaru makna engkar. Orang suruh dengar khutbah, dia makan lagi. Maknanya dia engkar. Tapi dia murtad tak? Tak murtad. Dia masih muslim, sembahyang sah. Tapi tak dapat pahala Jumaat lah. Sebab Jumaat tuan-tuan, kalau khatib naik aja atas mimbar, tuan-tuan bagus sampai, ya, buku registration, buku apa kita panggil, pendaftaran tutup dah tuan-tuan. Logbook dah tutup. Tuan-tuan sembahyang khusyuk macam mana pun sembahyang sah, tetapi tidak diberi pahala Jumaat, kerana pahala Jumaat tidak diberikan lagi setelah khatib naik atas mimbar. Bila assalamualaikum, tuan-tuan kena cepatlah, ya. Tapi jangan berlari tuan-tuan. Sebab itu kita masuk solat ni, Ustaz tengok tadi, Ustaz kebetulan datang lambat sikit, tengok ada orang berlari tadi tuan-tuan. Lepas parking motor ke apa tadi, dia berlari masuk, ya. Mungkin dia adalah juara 100 meter masa sekolah dulu tuan-tuan, ya. Menang 4 kali 100 meter, peringkat daerah ke apa, tak payah tuan-tuan, ya. Kerana masuk solat ni kita jangan istijal, ya. Kita, ya, ta'anni minar rahman, kita tenang-tenang je. Kalau dapat rukuk bersama imam, takbir, okey. Kalau tak dapat, tambahlah 1 rakaat, kan elok tu tuan-tuan, ya. Jangan istijal dalam ibadah. Sekadar itulah yang boleh Ustaz kongsi. Tuan-tuan tolong amal doa ni, ayat yang kelima suratul Mumtahanah. Jarang doa ni dibaca, kerana surah ni pun jarang kita baca. Surah yang ke-60 tadi, ya. Tuan-tuan boleh catat surah 60, tuan-tuan boleh balik nanti tengok balik, ya. Perbincangan kita tentang hubungan muslim non muslim pada ayat 8 dan 9, dan doa kita pada ayat yang kelima, ya. Itulah yang boleh Ustaz kongsi malam ni. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimussalah.